الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا yafqahu qaulina amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan redha-Nya Allah kepada kita, dapat lagi kita bertemu pada kali kedua, pada sesi yang kedua, yang mana tujuan pertama sekali kita datang ke masjid ini untuk menunaikan ibadah solat fardu maghrib secara berjemaah. Yang keduanya, niat kita untuk mengeratkan silaturahim sesama kita. Yang ketiganya, kita nak menjadikan telinga kita ini mendengar perkara-perkara baik, iaitu kita mendengar kuliah-kuliah daripada guru-guru yang akan mengajar, daripada kalam-kalam ulama, daripada kitab-kitab para ulama. Jadi alhamdulillah, di situ saja Allah memberi kekuatan kepada kita untuk di situ saja dah dapat 3 pahala. Wallahu alam, kata ulama, 3 pahala itu hanya Allah saja tahu berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Kita nampak macam 3 perkara baik yang kita buat, tetapi banyaknya pahala itu hanya Allah saja yang tahu. Jadi alhamdulillah kita dapat sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi penghulu bagi seluruh umat manusia, baik di dunia dan di akhirat. Di akhirat nanti, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut semua para nabi terdahulu dan para rasul terdahulu akan berada di bawah liwa'ul Muhammadi, iaitu akan berada di bawah panji-panji Rasulullah. Semua nak berlindung di bawah syafaat baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kalau tengok dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, bagaimana keadaan para nabi berjumpa dengan mereka semua. Dan di akhirat nanti juga kita akan bertemu daripada Nabi Adam sampailah Nabi Isa. Semua akan kata ruh ilal Muhammad. Kita semua ni, umat manusia ni, akan berjumpa seorang demi seorang para nabi terdahulu.
Dan semua Nabi terdahulu akan cakap ruh ilal Muhammad, pergi kepada Muhammad. Maknanya apa? Pada hari akhirat nanti Allah tidak mengizinkan para Nabi dan para Rasul terdahulu untuk memberi syafaat uzma. Syafaat uzma ini adalah syafaat yang paling besar yang Allah bagi mandat kepada siapa? Seorang dia, iaitu baginda Nabi SAW. Jadi insya-Allah bila Allah beri mandat ataupun beri tugas kepada Nabi SAW, Nabi takkan utamakan umat yang lain. Nabi akan utamakan umat akhir zaman, iaitu umat baginda Nabi SAW. Sebab itu untung kita umat akhir zaman, ranking kita daripada umat-umat terdahulu, kita yang paling terakhir. Tetapi di akhirat nanti yang akan Nabi tolong adalah ranking pertama. Maknanya di akhirat nanti Nabi akan tolong kita yang paling pertama sekali. Yang dahulu Nabi akan tolong adalah umat akhir zaman, iaitu kita Nabi kita umat Nabi SAW. Tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah dari yang dirahmati oleh Allah sekalian. Insya-Allah kita akan sambung pada perbincangan kita, perkongsian kita melalui kitab, iaitu Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh besar kita, Syekh ulama ahli sunnah wal jamaah, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indusi Al-Mandili. Jadi kita masih berada pada pendahuluan, tuan-tuan. Kita tak masuk lagi bab utama, tapi pendahuluan itu pun kita dah dapat banyak manfaat daripada penulisan Syekh Abdul Qadir ini. Baik, kita akan teruskan. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, berkatalah pengarang kitab ini, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indusi Al-Mandili, dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf, kita dah bincangkan kepada sesi yang lepas, ilmu tasawuf ni apa? Ilmu didikan hati. Dan saya pernah jelas kepada tuan-tuan pada sesi yang lepas, ilmu Islam nak tak nak wajib ke atas setiap mukallaf. Mukallaf ini apa? Kita ni mukallaf ni dia kena ada ciri-ciri ni baru kita panggil dia mukallaf. Apa dia? Mukallaf itu pertama berakal, yang kedua baligh, yang ketiga telinga dan mata dia nampak seruan Islam tu, dengar dan nampak seruan dakwah Islam tu, dan yang keempat adalah dakwah Islam tu sampai kepada kita. Jadi kata ulama, kalau ada satu perkampungan di dalam hutan, dia ni tak nak kata sembah pokok pun tak sembah, nak kata sembah binatang pun tidak. Dia punya penempatan tu ke dalam hutan. Dan pendakwah-pendakwah ni pun kalau nak masuk ke dalam hutan, fikir 2-3 kali. Kalau aku masuk ke dalam ni, banyak belanjanya. Itu satu. Lepas tu risiko diri pun lagi besar. Silap-silap kan tak sampai kat tempat dakwah tu dah kena tekam dengan harimau ke, ataupun mati kelaparan ke, sesat dalam hutan je. Jadi orang yang duduk di dalam hutan yang memang pendalaman, tapi hari ini tak boleh nak katalah semua perkampungan orang asli, alhamdulillah kita punya pendakwa-pendakwa dah masuk, pendakwa-pendakwa Islam yang menyebarkan agama Islam dah masuk ke kawasan-kawasan tersebut. Jadi kalau ada satu perkampungan di situ yang tak ada, yang tak boleh kita nak masuk, jadi kita nak kata dia ni penyembah pokok pun tidak, penyembah matahari pun tidak, dan dia pun bukan penyembah binatang. Jadi dia tak ada buat apa, dia hidup cara dia, makan, minum biasa, mandi semua tu, tapi dia tak sembah apa-apa. Maka kata setengah ulama, maka Allah ampunkan dosa dia. Kerana apa? Dakwah Islam tak sampai kepada kita. Jadi kita hari ini dakwah Islam sampai tidak? Sampai. Mana dia Ustaz? Dakwah Islam tu, dakwah Islam tu sampai apa? Melalui seruan azan. Itu dakwah Islam antaranya paling senang yang kita nampak dan yang kita dengar melalui laungan azan yang dilaungkan oleh muazzin. Nampak apa? Setiap tempat perkampungan kita tu, taman kita ni ada masjid. Tu maknanya bila ada masjid, dakwah Islam dah sampai. Maka bila cukup ciri-ciri 4 ni, iaitu yang pertama tadi baligh, berakal, dengar dan nampak seruan Islam, dan dengar dan nampak dan datang ataupun sampainya ajaran Islam kepada kita, maka orang itu dipanggil mukallaf. Maka mukallaf
Dia kena buat, dia jatuh atas diri dia segala fardu ain dia kena lakukan. Contoh orang gila, dia tadi kita bincang tentang 4 ciri mukallaf. Tiba-tiba dia gila, memang dari kecil dia Allah takdirkan dia ada masalah di otak. Jadi dia macam terencat sedikit. Jadi dia tak cukup, dia tidak berakal, dan dia tiap-tiap bulan kena ambil ubat, maka dia tak cukup, maka tidak dipanggil ke atas orang itu mukallaf. Maka tak wajib dia melakukan solat, tak wajib dia melakukan puasa. Adapun kalau dia buat solat itu, dia sekadar buat, dia tidak panggil mukallaf. Jadi kita yang ada hari ini, yang bijaksana, yang boleh fikir, yang cukup umur, maka kita panggil diri kita ini sebagai mukallaf. Mukallaf wajib setiap satu kepala ataupun setiap kita ini wajib buat segala fardu ain. Fardu kifayah kena buat juga, tapi tak semua. Contoh ada kematian, kalau ada kematian, memang kita dah ada di masjid ni AJK yang menguruskan jenazah, maka jiran arwah ini tak perlu tidak bertanggung jawab dah untuk menguruskan jenazah arwah ni. Kerana apa? Kita ada AJK masjid yang telah menyempurnakan urusan jenazah tersebut. Itu fardu kifayah. Makna fardu kifayah, kalau ada orang dah buat, kita yang kiri kanan jiran kepada arwah tak perlu buat dah. Tapi kalau fardu ain, sakit ke, selagi mana sakit dalam keadaan sedar, duduk di hospital, kaki je patah, accident, kaki patah, maka kita sedar, kawan kita datang ziarah kita boleh sembah, kita sedar, maka wajib ke atas kita, nak tak nak, macam mana pun kena melakukan solat, perkara-perkara wajib. Jadi kata pengarang ini, ilmu tasawuf kita dalam Islam ada 3 ilmu besar, yang selepas itulah baru dia dicabangkan, iaitu kita ulang sekali lagi, iaitu pertama ilmu tauhid. Awwal min ma'rifatullah. Pertama sekali dalam hidup kita kena kenal Allah. Kalau kita tak kenal Allah, macam mana kita nak jawab soalan di dalam kubur bila mana malaikat bukan nakir tanya kepada kita, siapa Tuhan kamu? Hari ini kita bolehlah jawab. Kerana apa? Kita anggap itu macam soalan bocor. Siapa Nabi kamu? Apa pegangan kamu? Sebab apa? Kita belajar dan kita boleh jawab, umpama macam soalan bocor. Tapi di akhir, di dalam kubur nanti Allah kunci mulut kita, yang jadi saksi dan yang akan menjawab persoalan itu adalah anggota badan kita. Maka jadi kalau kita tidak kenal Allah, bagaimana soalan pertama kita nak menjawab di hadapan malaikat nanti? Jadi awal dalam memahami agama mesti kenal Allah Subhanahu Wa Taala, itu ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fiqh. Saya ulang secara laju. Kita kena faham hukum hakam, syariat yang Allah dah turunkan, bagaimana yang ni boleh ke, yang ni makruh ke, yang ni sunat ke, yang ni harus ke, yang ni haram. Kita kena tahu. Tak boleh kita takut jatuh kekufuran kalau kita kata macam ni. Benda yang haram kita halalkan, yang halal kita haramkan, boleh jatuh kufur. Bukan saya kata, Allah SWT kata, barang siapa yang menghalalkan benda yang haram, maka boleh jatuh kufur. Sebab apa? Allah dah mengagungkan syariat Allah, tapi sampai dekat kita tak percaya dengan syariat Allah SWT. Itu ilmu fiqh. Yang ketiga hari ini kita nak sambung, iaitu ilmu tasawuf, didikan hati. Tengok, komplit Islam terbina. Agama Islam ini ada, yang Allah wujudkan daripada zaman Nabi Adam ini, komplit dengan akidah, pegangannya, dengan fiqh. Fiqh ni termasuklah muamalat kita, tuan-tuan. Termasuklah pergaulan kita dengan jiran. Contoh, kita ada anak, jiran kita tidak ada anak. Jadi ataupun kita ada anak, satu hari kawan kita yang tak ada anak ni, dia jemput datang ke rumah untuk baca tahlil ke doa selamat lah. Mungkin dia masuk rumah baru. Jadi Islam jaga sampai tahap macam mana? Kalau kita nak jaga hati kawan kita yang tak ada anak, kita kena tinggalkan anak kita, supaya kalau kita bawa anak, takut dia terasa. Sebab apa? Anak kita dah besar-besar, dia sampai 15 tahun, 20 tahun tak ada anak. Jadi Islam anjurkan macam mana? Biarkan anak di rumah, kita saja yang pergi, supaya hati
orang ataupun kawan kita itu tidak terasa, ataupun kita kena ambil tahu jiran kita ada duit sikit, kita tengok jiran kita sebelah kita ni bukan rumah dia sewa je. Sewa pun kadang-kadang bayar, kadang-kadang tak bayar. Kita kena ambil tahu dia makan ke tidak hari ni. Jadi hukum fiqh dia menentukan cara kita muamalah, cara kita berbicara, cara jual beli, semua tu. Dia memandu kita ke arah tu. Ilmu tasawuf, cara didikan hati, macam mana nak lembutkan hati, macam mana kita nak rasa tenang, macam mana kita nak rasa sabar, macam mana kita nak buang hasad kita, nak buang rasa dengki kita. Kerana dalam pepatah Arab, contoh perkara hasad dengki ni, saya ulang lagi sekali, pepatah Arab mengatakan al-hasud la yasud. Orang yang ada hasad dengki, dia tak boleh jadi pemimpin masyarakat ke, pemimpin ketua taman ke, ketua lorong taman ke, ataupun enjin masjid. Tapi kalau dia ada hasad dengki, sebab apa? Orang yang ada hasad dengki ni dia tak layak jadi pemimpin. Itu pepatah Arab. Jadi ilmu tasawuf iaitu, kata pengarang, membersihkan segala anggota zahir daripada segala perbuatan yang keji, supaya ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat-sifat kecelaan. Ini termaktub dalam hadis Nabi SAW. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi. Pergi kedai, cari, tanya tokek kedai buku agama ni, tanya, cik, ada tak buku hadis 40 Imam Nawawi? Tuan-tuan tengok dalam, saya tak ingat hadis nombor keberapa, dalam salah satu daripada hadis 40 dalam karangan Imam Nawawi tu, Nabi SAW menyebut, ala wa inna fil jasadil mudghah, dalam badan kita ni ada seketul daging. Iza salahat salaha jasad kulluh, wa iza fasadat fasada jasad kulluh, ala wa hiya qalb. Nabi SAW kata apa? Dalam diri kita ni, dalam badan kita ni ada seketul daging yang fungsinya amat sangat berguna, yang sangat penting dalam badan kita. Ada seketul daging. Daging banyak, tuan-tuan, badan kita ni semua daging, tapi dalam badan kita ni ada seketul daging, Nabi kata, yang sangat penting. Kata Nabi SAW lagi, kalau kita didik benda daging itu menjadi baik, maka seluruh badan kita di luar ni, zahir maksudnya luar, kalau batin dalam. Jadi pengarang kita ini mengatakan, membersih ilmu tasawuf ini membersihkan segala anggota zahir ni, zahir luar ni, yang kita nampak. Yang kita nampak, tangan, mata, telinga, semua, kaki, ni anggota zahir. Maka Nabi kata, kalau kita jaga seketul daging yang di dalam hati ini, maka di luar pun akan jadi baik, kalau kita jaga dengan baik. Tapi kalau kita kotorkan, kita latih yang seketul daging dalam diri kita tu benda yang tak elok, maka akan terkeluarlah pada jasad kita ini benda-benda yang tak elok. Contoh yang dimaksudkan begitu, apa dia? Niat memang nak mencuri. Aku dah lah tak ada duit, aku nak mencuri lah. Dia aim rumah mana yang sentiasa kosong, yang mana jiran-jiran yang sentiasa tak ada kat rumah, outstation dia selalu dia aim. 2-3 hari dia aim, maka dia dah niat awal lah, aku nak pergi. Dia aim dulu, aku nak pergi rumah ni. Maka bila dah dia niat dalam hati tu, maka pergerakan dia akan bermula. Dia rancang, okey, kita bawa barang ni, bawa ni, kita pergi masuk rumah dia ni waktu malam. Maka dia gunakan tangan dia, start motor dengan kawan dia, naik motor, pergi. Lepas tu dia panjat menggunakan kaki. Tengok, Nabi kata, kalau kita jaga daging di dalam tu dengan baik, maka pergerakan kita akan jadi baik. Tapi kalau kita buat dalam tu busuk, buat benda tak elok, niat dengan tak elok, maka di luar pun akan terikut dengan benda yang tak elok. Apa dia? Ala wahya qalb. Itulah hati kita. Subhanallah, tuan-tuan. Nabi SAW sebut hadis ni 1400 tahun lebih yang lepas. Maknanya hari ni ada tak orang yang hatinya baik? Ada tak orang hatinya busuk? Ada. Jadi Nabi dah sebut, memang ada golongan-golongan macam tu. Baik. Dan dikehendaki dengan segala anggota zahir itu, apa dia? Kata pengarang ini,
Yang pertama adalah mata, yang kedua adalah telinga, yang kedua adalah lidah, yang ketiga adalah perut, yang kelima faraj, kemaluan, yang keenam dua tangan kita, dan yang terakhir nombor tujuh adalah dua kaki kita. Ini anggota yang besar yang banyak kita lakukan pergerakan dengan benda ini. Jadi insya-Allah kita akan selidik satu persatu setiap anggota ini. Apakah yang dikatakan dengan dosa mata, apakah yang dikatakan dengan dosa telinga, apakah yang dikatakan dosa lidah, dosa perut, dosa faraj ataupun kemaluan, dosa dua tangan dan dosa dua kaki. Maka yang dimaksudkan dengan zahir itu adalah anggota badan kita yang di luar. Dalam tak ada siapa yang tahu, hanya Allah sahaja yang tahu. Kita nampak baik, kalau kita nampak baik boleh salam dekat masjid boleh, tapi kita tak tahu apa niat kita kepada kita, apa niat dia tu kepada kita, apa tujuan dia baik-baik dengan kita tak tahu. Tapi kalau tujuan dia baik, alhamdulillah, tak ada masalah. Baik, Imam Ghazali pernah kata dalam kitabnya, dan dinukilkan oleh seorang ulama daripada Brunei dalam kitab Zainul Insan, yang mana Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah, ni bahasa lama tuan-tuan, tak apa, insya-Allah saya akan cuba kupas melalui bahasa Melayu moden. Ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya engkau melanggarkan perintah Allah, iaitu melakukan maksiat dengan anggota tubuh badan, sedangkan anggota itu adalah nikmat dan kurniaan Allah kepada engkau dan merupakan amanah yang diletakkan kepadamu. Maka jika engkau melakukan maksiat dengan anggota badan, seolah-olah anggota badan menolong melakukan maksiat. Perbuatan ini adalah kufur. Kufur ni ada dua maksud, banyak maksud. Satu, kufur terkeluar pada Islam. Kata Syekh Abdullah Harawi, mulut juga boleh menyebabkan kita terkeluar daripada Islam. Contoh, dia kata Allah ni tak wujud. Lepas tu dia labelkan Allah Ta'ala ini dengan sifat-sifat yang rendah, bukan sifat-sifat kemuliaan. Tambah lagi dia keji Allah SWT. Maka disebabkan mulut dia, boleh dia terkeluar daripada Islam, kata Syekh Abdullah Harawi. Jadi seluruh anggota kita, kalau dari segi anggota badan yang menyebabkan kita ni kufur, maknanya terkeluar daripada Islam. Dari segi perbuatan, mungkin dia masuk gereja, dia masuk kuil, memang dia pakai sarjan punya pangkat ni, memang dia sembah patung sana, maka itu perbuatan, dia tak cakap, tapi perbuatan dia tu menunjukkan dia ini kufur, maka boleh terkeluar daripada Islam. Hati pula, memang dia tak percaya Allah Ta'ala ni, dia ni seorang ateis, Tuhan pun tak percaya. Dia kata Allah ni mana mampu buat macam-macam, subhanallah. Jadi itu dalam hati. Maknanya hati, anggota badan dan mulut boleh menyebabkan kita ini terkeluar daripada Islam. Makna lain bagi kufur ini apa dia? Dia tak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia alpa, dia lupa bahawa setiap yang ada dan pada dirinya, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, merupakan itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok sahabat-sahabat kita yang duduk di hospital. Bila tak payahlah hospital kita sakit gigi. Bila sakit gigi dekat gigi, dekat gusi, bengkak habis. Tapi bila sakit gigi, apa yang menyebabkan sakit lagi? Seluruh badan kita akan rasa sakit, rasa lemah, rasa tak tenteram, orang tegur saja rasa macam nak pukul. Itu nikmat Allah dah tarik. Kalau yang stroke pula, itu maknanya Allah dah tarik sebelah daripada badannya. Sebab itu kata ulama, selagi mana kita mampu untuk solat secara sujud, kita mampu untuk sujud kepada Allah Ta'ala menggunakan dahi. Sujud ni maknanya apa? Kata ulama, kata dalam kitab Safinatun Najah, sujud ni maknanya apa? Meninggikan yang bawah
dan meninggikan yang bawah dan merendahkan yang tinggi. Apa dia? Meninggikan yang rendah. Rendah ni apa? Punggung. Minta maaf guna bahasa tu. Punggung kita duduk di bawah. Yang tinggi apa? Kepala. Maknanya kata dalam kitab Safinatul Najah, meninggikan yang rendah, kepala kita turun. Dan merendahkan yang tinggi kepala kita turun. Dan meninggikan yang rendah. Yang rendah ni punggung duduk bawah, maka kita tinggi. Itu maksud sujud. Jadi kata ulama, selagi mana kita boleh letak kepala kita di atas simin, di atas tempat sujud, buatlah. Sebab kata guru kami, Ustaz tuan-tuan pun kenal, iaitu Ustaz Ahmad Rozaini, dia kata apa? Ni masalah orang yang solat di atas di atas kerusi. Kita start motor daripada rumah boleh, kita tekan pedal minyak boleh, tapi sampai di masjid kita heret kerusi bawa masuk. Tapi kalau memang kaki dia tu memang tak boleh bengkok langsung, itu lain cerita. Ini maknanya dia boleh jalan, dia boleh bengkok sikit. Maknanya rugi bagi orang yang duduk di atas kursi, dia sujud macam tu tadi. Maknanya sangat rugi. Kalau memang kaki dia memang dah operation memang habis, memang tak boleh bengkok langsung, memang tak boleh jalan langsung, memang datang masjid pun atas kerusi roda, itu tak ada masalah. Hatta kata Ustaz Ahmad Rozaini, kalau diperlukan untuk gantung tali, untuk dia paut daripada sujud, untuk dia bangun, dia paut tali tu, maka gantunglah tali. Kalau kita rasa kita yang dhaif, yang sakit kaki, yang memerlukan alat untuk bangun daripada sujud tu, maka duduk tepi-tepi. Perlukan dinding, heret daripada bawah dinding naik atas boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Nikmat sujud tu perlu kita hayati betul-betul. Orang yang tak dapat nak sujud ni, Allah sangat ruginya. Sebab apa? Mungkin Allah dah tarik nikmat itu. Jadi bila mana kata ulama ada peluang, selagi mana kesihatan tu Allah berikan kepada kita untuk sujud, maka sujudlah tuan-tuan. Kerana ini dahi kita, kepala kita ni yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Dahi kita akan mengaku kepada Allah Ta'ala, ya Allah, walaupun tuan badan dia sakit, ya Allah, dulu dia sakit teruk, ya Allah, tapi dia usaha juga meletakkan aku ni untuk sujud kepadamu, ya Allah. Tu bukan main-main, seluruh anggota kita akan jadi saksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat kufur daripada nikmat Allah, maknanya dia tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya, dan ia merupakan khianat kepada Allah. Satu perbuatan, kalau kita melakukan dosa dengan anggota badan dan hati kita, ini merupakan kita telah khianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, bila khianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dah tugaskan kepada kita, wahai manusia, aku ciptakan kau ni sebaik-baik ciptaan. Aku bagi kau kelengkapan. Aku bagi kau kepada kau kemewahan. Aku salurkan kepada kau rezeki dan nikmat yang mencukupi. Tiba-tiba kau kufur. Adakah di akhirat nanti Allah nak pandang kita? Nescaya Allah tidak akan pandang kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Allah kata apa? Kalau kau syukur kepada aku akan tambah lagi. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah kata, kalau kamu kufur atas nikmat aku, ketahuilah bahawa azab aku menunggu di akhirat nanti yang sangat pedih. Subhanallah. Kita minta kepada Allah Subhanahu taala, tuan-tuan amalkanlah doa, mohon supaya Allah terima taubat kita ni dengan doa yang Nabi ajar, Allahumma taqabbal taubati. Ya Allah, kalau tak tahu bahasa Arab, tuan-tuan tak apa. Ustaz, Allah faham ke bahasa Melayu ni kalau kita tak kerti baca bahasa Arab? Allah yang buat bahasa, Allah yang boleh bagi kita cakap bahasa Melayu. Jadi Allah faham, Allah yang cipta, takkan Allah tak faham? Maka ya Allah, doa ni maksud, ya Allah, tolong terima taubat kami, tolong terima taubat aku ni, ya Allah. Jadi kita kena selalu mohon kepada Allah Subhanahu taala. Baik. Kita tengok antara maksiat-maksiat hati
Ini tak masuk lagi tuan-tuan. Kita ambil secara pendahuluan dulu. InsyaAllah sesi akan datang kita masuk pada bab yang pertama, iaitu bab mata. Tapi kita tengok di sini saja kita dah dapat banyak daripada karangan para ulama. Baik, dalam kitab Sulamut Taufiq, ulama menyebutkan banyak tentang maksiat-maksiat hati yang boleh menyebabkan bila hati kita rosak. Seperti mana hadis Nabi, hadis Nabi cakap, bila hati kita rosak maka seluruh badan kita akan rosak. Ulama mengarangkan banyak perkara yang menyebabkan itu rosaknya hati ataupun maksiat hati. Yang pertama iaitu berlakunya riak dalam diri kita. Rosak hati tu memang rosak hati. Riak ni maknanya apa? Menunjuk dalam perbuatan kebaikan supaya dapat pujian, supaya dapat pangkat dan sebagainya. Dia nak habuan. Sebab itu kata ulama, kita solat ni kena faham betul-betul tuan-tuan. Kalau kita solat mengharapkan syurga Allah, ini iman paling rendah. Ya Allah, aku solat ni, ya Allah, aku nak masuk syurga. Ini iman, dia iman. Bukan rosak iman, dia iman, tapi iman paling rendah. Tapi kalau dia mengharapkan, ya Allah, aku solat ini kerana nak dapat rahmat dan redha-Mu ya Allah, maka ini tahap tinggi. Nak dapat redha Allah tu bukan senang, tapi Allah tak biarkan kita macam tu. Allah pandu kita, buatlah apa yang dia suruh. Maka dalam mencapai rahmat dan redha Allah, apa dia yang Allah sediakan? Syariat. Lepas tu tasawuf. Ini ilmu dia. Jadi kita kena belajar sungguh-sungguh. Maka penyakit riak ini adalah satu penyakit hati yang sangat susah kita nak buang. Sekali termasuk dalam hati kita ni, payah nak buang. Tuan-tuan ingat, saya duduk depan ni tak ada timbul ke rasa riak. Cakap terang-terang. Kadang-kadang kita duduk mesej dengan kawan-kawan kita, orang panggil kita biasa je. Orang panggil kita, Tok Syekh, apa khabar? Dia sebut Tok Syekh. Dah rasa timbul dalam hati. Ya Allah, hebatnya aku sampai orang panggil aku Syekh. Subhanallah. Jangan main-main. Orang yang pertama, kalau tuan-tuan kira, kata ulama, tuan-tuan ni kalau dihisap oleh Allah Ta'ala ni, kira orang paling belakang sekali. Belakang ni maksudnya bukan terakhir. Kita ni umat akhir zaman, Allah akan hisap kita dulu. Tapi yang akan Allah panggil siapa ni? Ini yang duduk di depan ni, yang bagi ilmu ni, Allah saja tahu dia ni penipu ke, dia ni tak penipu ke, dia ni cakap betul ke ataupun cakap bohong ketika menyampaikan. Ingat, senang nak duduk depan ni tuan-tuan. Maka penyakit riak ini Allah sebut dalam surah Al-Ma'un. Tuan-tuan baca surah Al-Ma'un, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sampai habis dalam ayat dalam surah Al-Ma'un tu, ayat yang pertama Allah dah bagi tahu dah. Kau nak tahu tak? Kau dah nak tengok tak? Siapa dia manusia yang tergolong dalam pendusta agama? Salah satu ni yang Allah sebut dalam surah Al-Ma'un ini, Allah sebut dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Subhanallah tuan-tuan. Kita ni solat tadi tuan-tuan, kejap lagi nak solat asar Isyak. Pagi besok bangun awal-awal nak datang ke masjid solat subuh 5 kali, penat nak buat ni. Tapi kita usaha nak dapat pahala tu. Sebab apa? Inilah jalan yang Allah sediakan. Tetapi dalam surah Al-Ma'un Allah kata fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang mengerjakan solat. Allahu Akbar. Bila saya belajar tentang ayat ini, kita dengar ceramah daripada guru-guru kita, Allah panggil kita yang menunaikan solat ini celaka. Celaka ni bahasa, kalau kawan kita panggil kita benda dengan bahasa tu pun kita tak suka kan. Ini Allah panggil, celakalah bagi orang-orang yang menunaikan solat. Kalau yang tak solat tuan-tuan, tak tahu beberapa kali ganda lah celaka tu. Minta maaf. Ni dalam penafsiran Al-Quran. Dan fawailun, wailun tu ada juga ulama yang mentafsirkan bahawa perkataan wailun itu merupakan neraka kecil yang terdapat di dalam neraka jahanam. Neraka jahanam ni besar. Bila terhumban ni manusia di dalam neraka jahanam ini, perjalanan nak sampai ke dasar ni 70,000 tahun.
Maka di dalam neraka Jahanam ni ada satu neraka kecil dipanggil Wai. Maka Allah kata, maka masuklah orang-orang yang solat ini ke dalam neraka Wai. Siapa dia? Sabar tuan-tuan, bukan kita yang solat ni Allah panggil neraka. Dia ada ciri-ciri dia. Apa dia? Allazina hum an salatihim sahun. Dia ni bergurak apa? Dalam solatnya dia tak khusyuk. Dia banyak main, dia ingat benda-benda yang di dunia ni, sehingga dia tidak mendatangkan khusyuk di dalam solat ni. Kata ulama, nak dapat khusyuk ni macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan kena hadam betul-betul setiap bacaan dalam solat itu, apa maksud, apa terjemahannya. Contohnya Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira sampai habis. Duduk antara dua sujud, Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa terjemahannya? Saya pernah terjumpa tuan-tuan dan puan-puan umur hampir 70. Saya tanya, saya rapat dengan dia, "Pakcik, kenapa pakcik tak solat?" "Aku tunggu khusyuk datang baru aku solat." Umur 72. Kalau ikut umur 72 tu subsidi dah tu. Nabi kata umat akhir zaman ni paling lama pun 60 tahun, 63 tahun. 70 tu Allah bagi subsidi lah pada umur kita kan. Tapi dia kata apa? Aku nak solat ni, aku kena khusyuk tu datang kepada kita. Khusyuk ni bukan tunggu dia datang, kita kena cari. Ada yang orang lain saya jumpa juga, dia nak solat, dia terpaksa buka buku budak-budak tadika tu, tengok gambar, ini takbiratul ihram, yang ni rukuk, yang ni sujud, yang ni bacaan. Dia kena tengok macam budak-budak tadika belajar ni. Subhanallah. Ada tak orang macam tu? Ada zaman. Jadi Allah kata orang yang masuk ke dalam neraka kerana solat, yang mendapat kecelakaan kerana solatnya, iaitu orang yang tidak khusyuk dalam dirinya. Allah sambung lagi dalam surah Al-Ma'un tu, allazina hum yura'un. Bila dia menunaikan solat, dia riak di dalam hati dia. Subhanallah. Riak ni masuk dalam perkara yang dosa besar. Yang kedua, syak pada Allah, bersangka buruk pada Allah SWT. Aku jadi, dia buat, seorang ni dia kata diri dia, aku jadi jahat hari ni, aku mencuri, aku bunuh orang, aku minum arak ni sebab Allah. Bersangka buruk kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena percaya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita kena percaya bahawa baik dan buruk semua Allah yang jadikan. Sebab itu Allah jadikan dosa dan pahala. Sebab itu Allah jadikan syurga dan neraka. Kat mana timbal balik di situ? Timbal balik itu Allah lontarkan satu nikmat kepada diri manusia, iaitu akal fikiran. Semua tu dalam ilmu Allah SWT. Allah manusia ni pilih jalan baik ke jalan buruk ke, itu semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bersangka buruk sangat-sangat dengan Allah SWT. Yang ketiga, berasa selamat daripada kemarahan Allah Ta'ala, tapi masih buat maksiat. Dalam masa buat maksiat, dia juga mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Dia buat maksiat, dan dia rasa diri dia selamat. InsyaAllah. Itu aku dengar ustaz kata, macam mana sekalipun orang Islam yang mati dalam keadaan maksiat masuk ke syurga, dia buat macam tu pula kaedah ni. Memang Allah sebut, Nabi sebut, orang Islam bila mati, dia akan, yang mana buat dosa, dia akan diazab dulu. Bila habis azab, Allah akan pindahkan dia daripada neraka kepada syurga. Memang betul. Tapi tuan-tuan sanggup duduk dalam neraka dulu? Saya tak sanggup. Balik rumah kejap lagi, ajak isteri, ajak pasangan, ajak anak-anak, cakap hari ni ayah nak buat magic. Ayah nak pasang nak pasang dapur gas, ayah nak letak tangan ayah atas dapur gas. Agak-agak tuan-tuan boleh tahan ke dengan api dapur gas? Tak tahan. Api yang sekecil itu pun tidak tahan, apatah lagi kedalaman neraka Allah SWT, perjalanan 70,000 tahun. Subhanallah. Jadi kita kena bersangka baik dengan Allah Ta'ala, dan kita kena sentiasa memohon keampunan kepada Allah SWT. Kata ulama, kalau pagi kita buat maksiat,
malam hari kita bertaubat, maka ulama mengatakan teruskan bertaubat. Walaupun pagi kamu buat maksiat, tapi di malam hari kamu bertaubat, jangan tinggal taubat itu. Mana tahu salah satu daripada hari yang kamu bertaubat itu Allah pilih, dan hari itu yang paling kamu ikhlas bertaubat kepada Allah Ta'ala, memohon keampunan kepada Allah Ta'ala, maka disebabkan hari yang satu itu kamu bertaubat, Allah angkat keampunan kamu dan Allah akan masuk ke dalam syurga. Maknanya tiap-tiap hari ulama kata jangan melepaskan diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Senang cerita, kita nak muhasabah diri kita ni, kita nak didik hati kita, duduk menung seorang-seorang, tanya, adakah aku ni sempurna hidup di dunia? Ada tak aku sehari aku tak buat maksiat kepada Allah Subhanahu Taala? Ada tak sehari ni aku tak pernah buat dosa? Kadang-kadang kawan kita panggil daripada belakang, kita tak sahut dengan mesra kan. Nabi SAW, kalau sahabat panggil ya Rasulullah dari belakang, Nabi akan paling seluruh badan. Kita pula kawan kita panggil daripada belakang, Cik Din, kau balik dulu lah, kita macam tu, kau balik dulu. Agak-agak dia seronok ke ataupun dia terasa hati. Itu pun salah satu dosa, walaupun dosa kecil. Dosa kecil ni bila dihimpun-himpun dia akan jadi dosa besar. Sebab apa? Kita anggap dosa kecil, dan bila kita anggap dosa kecil tu kita buat remeh-temeh, kita buat hari, tiap-tiap hari buat, maka dia terhimpun, maka dia akan jadi dosa besar. Sikit lagi tuan-tuan. Berputus asa dengan rahmat Allah SWT. Allah ajar kita, sesungguhnya Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ini Tuhan yang maha pengampun dan maha memberi rahmat. Tapi kita tak nak rahmat Allah SWT. Ada lagi tak Allah ajar dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran Allah sebut, ud'uni astajib lakum. Minta dekat aku. Pasti bila Allah dan Rasul guna perkataan pasti, maka pasti itu memang Allah akan beri dan Nabi akan tolong. Pasti manusia akhir zaman kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Mulut je cakap insya-Allah aku datang nanti. Tengok-tengok tak datang. Kita telah mungkiri janji. Tapi kalau pasti ataupun janji Allah dan janji Nabi, pasti Allah akan beri. Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Minta apa yang kau nak daripada aku, pasti aku akan bagi dekat kau. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Taala. Takut-takut kita tak sempat bila Allah dah tarik nyawa kita sampai dekat terompong ni. Takut-takut Allah dah, waktu itu Allah tak terima taubat kita. Subhanallah. Kita takut itu, takut azab Allah ni. Yang dua lagi, dendam. Dendam ini menyimpan permusuhan dan menunggu kesempatan waktu untuk membalas balik kepada orang itu. Ini dendam. Dendam ni tak tahulah dia sebenarnya yang nak ubat. Dendam ni diri orang tu sendiri. Diri kita sendiri yang kena ubat. Orang lain tak boleh ubat. Kita bagilah nasihat macam mana pun, kita tegurlah dia macam mana. Kalau dia tak nak ubat diri sendiri, maka Allahu Akbar. Dan yang terakhir, banyak sebenarnya, tapi yang terakhir iaitu hasad dengki. Hasad dengki ni penyakit hati juga. Bila hasad ada, dengki ada, dendam ada, putus asa dengan rahmat Allah ada, maka perbuatan anggota badan kita akan ikut. Bila dia dah putus asa dengan rahmat Allah, dia tak nak buat. Aku Allah memang janjikan aku ni sebagai perompak, sebagai pencuri, sebagai pembunuh. Confirm dah aku masuk kerana kena neraka Allah Subhanahu Taala. Dia tak nak. Allah dah bagi peluang hidup. Tuan-tuan, sebenarnya kita bangun daripada tidur pagi tadi, Allah bila kita berjaga, Allah sebenarnya memberi peluang kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sesi akan datang kita akan kongsikan masuk kepada bab mata. Dosa mata macam mana? Ulama ini mengatakan bahawa mata pun boleh buat dosa-dosa. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita doakan supaya Allah istiqamahkan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu daripada karangan para ulama. Itu saja daripada saya. Jadi kita akhiri dengan bacaan doa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf daripada saya kalau ada terkasar bahasa. Mohon maaf mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan yang agak lama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.